Pondok Inabah. On the way nak ke Pondok Inabah, ada urusan sikit. Tapi saya nak komen tentang satu perkara lah. Ini berkaitan dengan seorang yang menggelar dirinya adalah sebagai artis. Saya dah lama tak sebut tentang diri dia ni, tapi hari ni saya kena sebut lah tentang diri dia kan. Jadi dia ni nama dia Effendi Zainan Karak, ataupun dipanggil sebagai Cebat Derhaka. Jadi semalam saya ada terima lah satu laporan polis yang telah dibuat ke atas diri saya dari Balai Sentul, daripada Balai Sentul. Jadi saya pun dah agak dah, bila sebut Balai Sentul saya dah agak dah kan. Saya dah agak dah, mesti tak ada orang lain lah kan, mesti dia ni lah, sebab dia akan buat laporan dekat tempat yang dia ada kroni lah kan. Jadi saya pun tanya lah, laporan yang dibuat kat atas saya ni berkenaan dengan apa? Saya tanya kepada petugas tersebut lah kan. Tak ada nada tinggi apalah. Saya ada rekod perbualan tu, saya ada rekod perbualan tu, saya ada rekod. Saya dah hantar kepada rakan saya lah kan, hantar yang lain lah. Jadi saya tanya laporan yang dibuat kat atas saya ni atas sebab apa kan. Lepas tu petugas tu pun bagi tahu, dia kata saya ni dipanggil untuk memberi keterangan sebagai saksi polis berkaitan dengan satu kes pendedahan maklumat berkenaan dengan senarai orang dikehendaki ataupun wanted lah. Jadi saya pun tanyalah siapa dia kan, siapa dia orang yang saya dedahkan maklumat ni kan. Lepas tu dia kata orang yang dedahkan maklumat ni nama orang ni adalah Effendi bin Zainan Karak. Jadi saya pun tanyalah, dia kan yang buat report. Jadi petugas tu kata tak, bukan dia yang buat report. Dia kata ada orang lain yang buat report. Ada orang lain buat report, backup dia lah. Sebenarnya ada seorang mempertikaikan bagaimana seorang anggota polis ni boleh mendedahkan maklumat orang awam. Jadi saya pun kata lah, benda ni berlaku pada bulan April tahun 2020. Saya bukan lagi anggota polis. Saya telah pun dibuang pada bulan Disember 2019. Jadi orang kata apa? Dia kata tak, bukan cik. Dia kata kita orang dah dapat tangkap dah. Dah dapat tangkap dah. Ada orang, ada ni nak ambil siasatan kepada orang yang memviralkan. Memviralkan lah benda ni. Jadi panjanglah penceritaan dengan anggota tersebut. Saya pun banyaklah mempertikai sebab apa, kes dia macam ni. Kalau orang tu tak buat report, macam mana nak ambil tindakan? Tu satu yang pertama sebab dia melibatkan pembocoran identiti ni, melibatkan orang tu kalau pergi di mahkamah orang tu sendiri tidak buat laporan ke atas kebocoran maklumat identiti berkenaan dengan diri dia, macam mana nak tuduh? Tu satu yang pertama lah. Jadi saya banyak mempertikai lah tentang apa yang berlaku tu lepas tu tak apalah tapi yang saya cuma nak cakap kat sini satu je lah dalam politik tuan-tuan, dalam politik perkara ni biasa. Dalam politik biasa perkara ni. Dia dulu duduk di belah DAP. Jadi bila dia duduk di belah DAP, dia hentam kita hentam dia. Benda normal lah. Dia dedahkan maklumat identiti tentang saya macam-macam tak? Dia buat fitnah palsu. Ada tak saya buat laporan polis kat atas dia? Tak ada pun. Dia kata yang pertamanya, mak saya bercerai dengan bapak saya. Saya ni mak saya hantar masuk wad gila. Benar tak benda ni? Tak benar. Tak benar, saya dah buktikan tak benar. Tak ada masalah, saya tidak masuk dalam wad gila dan sebagainya saya cuma kena depression dan juga orang kata emosi terganggu akibat daripada dibuang kerja bukannya kena masuk dalam wad gila lepas tu apa lagi dia kata kat saya? Dia kata bini dia ni lari tinggalkan dia sebab macam ni lah, macam ni. Bini saya lari tak? Tak lari lepas tu dia kata apa? Syafiq Alim ni pengguna dadah apa semua segala macam. Jadi saya buktikan tak? Saya kata saya tidak terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Saya tak pernah disabit atas satu kesalahan menyalahgunakan dadah. Tak ada langsung. Dan laporan polis yang dia keluarkan tu, dia ambil satu laporan polis, dia kata ni dalam laporan polis ni, macam mana dia orang awam boleh dapat laporan polis? Jadi saya terangkan tak? Saya buat report tak berkenaan dengan dia dapatkan laporan polis tu? Saya tak pernah buat report berkenaan dengan
dia dapatkan laporan polis. Sebab ini adalah adat dalam politik. Bila kita main dalam politik, benda ni biasa. Orang akan korek identiti kita. Orang akan jatuhkan kita melalui identiti kita. Tak pernah buat report. Jadi dia ambil laporan polis tu, dia kata saya ni terlibat dalam dadah. Sedangkan dalam laporan tu bahawa saya ni ditangkap dalam SKDD. Ditangkap. Saya dah terangkan dah apa makna SKDD ni. SKDD ni adalah skim kawalan disiplin dadah. Kalau nak ambil urin ke atas seseorang ni, mesti wajib kena tangkap dulu. Baru ambil urin. Dan saya positif tak? Saya tidak positif. Dalam laporan tu pun tidak menyebut bahawa saya positif. Jadi tak positif. Laporan tu pun ada kat tangan saya beli dekat hospital. Jadi benda ni normal lah tuan-tuan. Benda ni adalah normal kalau kita main politik. Semua orang dalam politik ni kena hentam. Hang hentam aku hentam hang, hang hentam aku hentam hang. Benda ni normal dalam politik. Kalau tak mau, jangan main politik. Jadi kita tak boleh kata sebab berkenaan dengan dia. Kalau nak main politik, pastikan rekod bersih. Kalau rekod tak bersih, bila orang benda ni terdedah, tak boleh nak salah pada orang lain. Rekod tak bersih, rekod tak cantik. Hang main politik, hang kena balut. Adat tuan-tuan, mana-mana ahli politik sekalipun, semua akan kena serang macam ni. Semua kena serang. Saya pun bisa kena. Tuan-tuan pun tahu saya kena punya teruk gila babi punya saya kena. Tapi ada tak saya buat laporan kepada orang yang mendedahkan apa semua ni. This is normal. Benda ni normal. Kalau hang rasa hang main politik, hang ada rekod yang buruk, hang tak payah main ke? Hang tak payah main ke? Itu je. Dulu masa dekat PRK rantau antara Tok Mat Hassan dengan siapa dia India tu, ada dedah tak tentang laporan polis berkenaan dengan dia? Ada pendedahan bahawa dia telah ambil duit daripada orang sekian. Itu adat dalam politik. Itu adat dalam politik. Tapi tak bolehlah nak gunakan kroni. Tak bolehlah nak gunakan kroni. Ni bila kata tak lepas, bila nak balun orang dekat media sosial tak lepas, gunakan kroni. Gunakan kroni untuk ambil tindakan ke atas orang berdasarkan akta multimedia. Saya kata akta multimedia apa? Kalau nak panggil ke semua lah. Yang viralkan berkenaan dengan dia. Sedangkan Papa Gomo sendiri pun tak buat report berkenaan dengan kes rasuah tu, yang orang dedahkan tu. Dia ni siapa dia yang hebat sangat ni? Dia ni siapa dia? Kalau benda tu dah hakikat, kalau benda tu dah benar, kalau rasa tak mau diri ni dikorek, jangan main politik. Sebab tu kalau nak main politik ni, background kena bersih. Kalau tak bersih, orang akan korek. Orang akan korek keluar. Tu standard. Tambah-tambah dulu dia parti berlawanan. Sebab tu saya kata, kalau nak ambil, jangan ambil daripada parti yang berlawanan. Benda ni akan jadi. Dia dulu di AP, dia masuk UMNO. Hak mana duduk berlawan dengan dia ni di dalam UMNO, dia akan ambil tindakan lah. Dia akan ambil lah semua. Dia akan korek lah seorang. Sebab itulah orang duk kata jangan duk ambil ahli DAP tu. Habis tu kami ni duk berjuang dengan dia ni sampai hilang kerja apa segala ni. Macam mana pula kedudukan? Sebab itulah kita duk kata dulu, jangan duk tarik dia masuk UMNO. Jangan duk tarik dia masuk UMNO. Tapi ada juga pihak-pihak tertentu yang nak tarik dia masuk dalam parti UMNO. Bila dia duduk dalam parti UMNO, dia buat perangai. Dia macam tak ada apa-apa lah. Lepas tu semua pula hak pakat yang buat report kat atas dia, semua pakat tarik balik laporan polis kat atas dia. Itu orang kata cantik tu. Itu orang kata cantik tu terbaik. Jadi orang kata apa, saya diminta untuk bagi keterangan lah. Diminta untuk bagi keterangan di Sentul. Saya kata saya tak boleh pergi Sentul, saya duduk ada di Kedah. Macam mana saya nak pergi? Dengan PKP apa semua ni, bisnes tak jalan, berniaga tak jalan apa semua. Macam mana nak pergi? Bukan kita ni orang yang kaya-kaya. Kita nak pergi macam mana? Jadi pada mula tu dia marah. Dia kata nak tak nak cik kena mai jugalah Balai Sentul. Kalau tidak kita akan keluarkan waran tangkap. Kalau tidak kita akan keluarkan waran tangkap. Saya kata saya tak boleh nak pergi sebab dia melibatkan livelihood. Melibatkan perbelanjaan diri dan keluarga lah, livelihood ni kan. Macam mana saya nak pergi? Jadi dia tanya mula-mula, dia kata nak suruh saya pergi Seberang Perai. Saya kata Seberang Perai saya tak boleh pergi sebab saya duduk di Sempadan Thailand. Jauh saya nak pergi di Seberang Perai tu.
Tapi saya kata yang saya boleh pi adalah IPD Kota Stark. IPD Kota Stark saya boleh pi, tak ada masalah apa. Tapi dia kata kalau payah sangat kita akan berbincang dengan SIO, akan keluarkan orang tangkap kat atas cik. Kita pun tak apalah kan. Tak apalah, tapi kita akan buat report lah kat atas dia. Macam mana dia boleh dapatkan maklumat tentang kita? Kalau dia mula main macam tu lah, kita malas nak main laporan polis ni. Tapi kalau dia nak main cara macam tu, kita akan buat report lah. Dan dia ingat dia seorang je ada kabel kat dalam parti UMNO ni. Dia tak tahu kita background kita macam mana. Tak apalah, kita akan gunakan jugalah dengan cara, kalau nak main dengan cara macam tu, kita akan buat cara macam tu. Tapi tak gentle tuan. Sistem politik yang macam ni tak gentle. Ni adalah politik anak-kanak. Politik anak-kanak. Hang dah masuk dalam parti, lepas tu hang nak sumbat orang tu, hang nak sumbat orang ni. Ni adalah politik kanak-kanak. Sebelum hang masuk berjejak kaki dalam sektor di dalam politik, hang kena pastikan satu perkara. Mak saya selalu pesan kat saya, hang nak masuk politik boleh, tapi hang kena jaga hang punya background. Sebab kalau hang tak jaga hang punya background, yang akan malu siapa? Yang akan malu hang, yang akan malu keluarga hang, yang akan malu kaum kerabat hang. Mak saya pesan kat saya, kena jaga betul-betul latar belakang. Tapi bila dah terkecimpung di dalam politik, background tak cantik, bila kena hentam, jangan salahkan orang. Jangan salahkan orang. Pergi tengok dekat page sendiri, berapa ramai orang balut. Sama juga macam saya tuan-tuan. Bila saya buat video dulu tu, saya buat video yang saya malas nak sebut lah, video yang memang betul-betul jahil, berapa ramai hentam saya. Berapa ramai hentam saya. Itu biasa kan. Bila kita buat salah, orang akan balun kita cukup-cukup. Tapi bila dah tahu kata bila kita buat salah, orang akan hentam kita, kenapa kita nak buat salah? Bila hang duk kata dekat orang Melayu tak guna. Hang kata dekat awak takut dengan Cina DAP masa duduk dengan DAP. Melayu ni adui bengap lah. Orang Melayu tak marah kat hang. Orang tak korek tentang latar belakang hang. Orang kan korek tentang latar hang ni siapa dia. Hang ada rekod apa? Sebab hang mulakan dulu api. Siapa yang mulakan api? Benda ni dah tersebar kat media sosial. Lepas tu hang nak letak konon-kononnya Syafiq Alim ni lah punca segala-galanya. Punca apa? Sebab tu orang kata kena pandang cermin. Hang buka dalam Facebook, hang tengok sebelum Syafiq Alim sebut pasal hang punya wanted ni, berkurun dah orang nak sebut hang punya ni. Sebab apa? Musuh hang memang ramai. Musuh hang memang ramai. Tak kira lah ni hang kenal dengan siapa-siapa pun, tapi musuh yang tak suka dekat hang tu ramai. Orang duk attack hang tu ramai. Jadi orang duk cakap tentang tak payah banyak lah tengok dekat page hang. Ada tak satu orang yang kata recommend page hang tu, cakap dia ni bagus? Tak ada. Tak ada seorang pun yang kata dekat page tu yang recommend, kata dia ni Jebat ni bagus. Dengar cakap dia. Mana ada? Syafiq Alim Masud, mana ada dia Masud? Syafiq Alim gunakan dia punya cyber trooper dia untuk buat macam tu. Pergi tengok tarikh bila. Tak ada seorang pun yang suka dekat hang. Jadi kena perbetul diri. Benda ni kena perbetul diri. Macam saya jugalah tuan-tuan. Saya perbetul diri. Ada saya letak kesalahan atas dia. Sebab dia lah saya jadi macam ni. Sebab dia lah jadi macam ni. Tak. Kita perbetul diri. Kita tak sebut pasal dia. Lama dah kita tak sebut pasal dia. Kita perbetul. Yang mana kita silap ni, kita perbetul diri kita. Sebab kesilapan tu berlaku daripada diri kita sendiri. Jadi kita perbetul lah. Kalau orang nak terima dengan kita, orang akan terima akibat daripada perubahan diri kita. Ini tak ada. Masuk dalam orang meluat, keluar pun dengan benda yang sama. Saya dulu tinggi diri. Orang benci kat saya dulu sebab apa? Saya postmortem sebab aku sombong. Aku riak. Aku tinggi diri. Aku selalu memuja diri sendiri. Aku kata akulah pandai, akulah paling hebat, akulah ni. Orang tak suka. Jadi kita ubah tak? Kita ubah. Orang suka tak dengan kita? Orang akan suka dengan kita sebab kita berubah. Ini dah keluar, masuk dalam 10 hari, keluar orang benci dengan kita. Bila orang benci dengan kita, janganlah letak kesalahan orang tu dekat orang lain. Tak ada siapa pun nak sebut pasal diri hang ni. Orang tak mau ambil tahu dah pasal hang. Buang masa. Siapa nak berbahas tentang hang? Buang masa nak berbahas. Jadi inilah nasihat saya pada dia. Tak perlu main dengan kaedah-kaedah macam ni. Kalau kita nak cari, nak tarik orang suka kat kita, kalau kita ada wanted, kita perjelaskan. Macam saya lah, dia awak keluar report berkenaan dengan saya jelaskan di media sosial. Saya beritahu ni tak ada kena-mengena. Awak dia tak boleh buat. Jelaskan, saya tidak, saya bukan ni, saya tak buat kesalahan ni. Ataupun saya mungkin buat kesalahan ni dahulu, tetapi saya telah berubah, saya telah insaf dan sebagainya, saya tak buat lagi benda ni. Apa masalahnya?
bagi tahu lah. Hang juga buat benda yang sama. Hang buat benda yang sama. Hang siap buat video terang cerita tentang Syafiq Alim, siapa dia Syafiq Alim ni yang sebenarnya. Kan? Tapi kita ada buat ni, gentle lah bang. Hang main politik. Bila hang main politik ni berdasarkan perbahasan dan juga penjelasan. Kan? Kalau hang rasa benda tu tak kena dengan diri hang jelaskanlah kepada umum. Itu je. Kan? Kenapa hang nak kena kaitkan orang lain, nak kena kaitkan orang lain, sedangkan kita tak ada akses pun, kita tak boleh buka rekod tu. Kan? Macam mana nak tuduh kita? Dulu masa kita dalam jabatan polis dah tuduh kita macam-macam. Bila kita dah keluar daripada, kita kena buang daripada BRM pun, dia tuduh kita juga pakai. Macam mana kita ada nak pakai sistem apa? Kita sistem pun tak ada kat tangan ni. Kan? Saya tahu mana ada bagus, mana tak bagus. Kan? Jadi mana ada sistem kat tangan ni yang kita nak dedahkan maklumat dia. Kita nak ambil tak mana? Kan? Jadi bila yang dia buat dekat orang boleh, orang buat dekat dia tak boleh. Ni masalah manusia ni. Dia buat dekat orang, oh hebat gila punya. Kan? Dia buat kat orang kau-kau. Kan? Keluar habis sampai mak bapak orang, anak bini orang semua dia petik habis. Kan? Tapi dekat dia tak boleh. Dekat dia tak boleh. Nak main politik. Tapi orang macam ni tuan-tuan tak ada banyak apa. Kan? Orang macam ni saya cakap dengan tuan-tuan, saya jumpa lama dah. Orang kalau track record dia buruk, dia masuk langkah dalam sistem politik, dia tak payah bagi orang lain kata. Dia sendiri akan jatuh. Lah ni, dia umur apa tuan? Umur dia lah ni nak dekat 50, umur saya berapa? 29. Hang sampai umur berapa hang boleh nak establish? Kita ni laluan kita panjang lagi. Kan? Panjang lagi. Kita tak nampak dia ni sebagai saingan kita. Nah ni rakan saya Mel. Mel betul Mel? Kita tak nampak dia sebagai saingan. Kita nampak dia ni sebagai orang tua. Kan? Orang tua tak sedar diri. Itu ya. Kita pemuda ni kita tak nampak dia sebagai saingan. Kita tak nampak. Tapi tak apalah. Itulah saya nak ni. Ingatkan dia dah insaf, masih lagi tak ubah perangai dia, masih tak ubah lagi. Kan? Masih tak ubah lagi perangai dia. Kan? Yang report tu bukan dia tapi orang lain dalam kes dia. Yang report tu apa nama? Sebab tu saya kata yang report tu orang lain tapi nak tuduh kata pendedahan maklumat peribadi seseorang ni, tu saya duk heran tu. Tak apa, saya akan tanyalah siapa-siapa ada peguam kat sini, bolehlah PM dia. Kan? Saya nak tanyalah juga, bolehkah sebab dulu berkenaan dengan kes dia menghina ketua polis negara. Kan? Dulu kes dia hina ketua polis negara. Jadi kes dia ni kenapa dibebaskan kes dia ni? Sebab bukan ketua polis negara yang buat report kat atas dia. Kan? Sebab apabila melibatkan melibatkan individu, mestilah ketua polis negara kena buat report kat dia, baru dia boleh kena tangkap. Itu kes dia dululah mereka spin. Tapi yang ni, kes ni pula, macam mana kes melibatkan diri dia, orang lain boleh buat report, buka kertas siasatan. Tak apa, kita akan korek juga benda ni. Dulu dia hina ketua polis negara, Tan Sri Fuzi Harun. Kan? Kes dia dibebaskan. Ketua polis negara tidak membuat laporan kat atas dia. Yang buat laporan ni adalah seorang pegawai kanan. Jadi bila melibatkan tentang individu tu tak buat report, maka tak boleh buat tanggapan kat atas dia. Jadi ni kita nak kena petikan juga macam mana dia punya masalah. Orang lain dia tak buat report tapi orang lain buat report, nak buat tanggapan kat atas kita. Oh, maknanya dia ni lebih hebat daripada KPM lah. Hang bukan level dia, jangan layan lah. Tak ajak dia cukup-cukup. Kasih mak sekali lagi. Kasih masuk sekali lagi. Tak, bukan apa tuan-tuan. Yang saya malas nak layan MC-MC ni sebab apa? Bila kes melibatkan MC-MC ni, memang dipanggil untuk mengambil keterangan. Tapi mengambil keterangan dan juga mengambil telefon sekali. Tuan-tuan kena bagi telefon, kena bagi Facebook. Saya, Facebook saya, 2 dah kena tutup. 2 dah kena tutup disebabkan kes multimedia ni. Jadi sebab tu saya tak suka melibatkan kes multimedia ni. Mereka walaupun tak dapat nak tuduh polis, kita tahu dulu kita anggota polis. Mana ada sistem dalam anggota polis yang boleh posting tu 100% daripada apa nama Facebook kita. Dia just orang screenshot ke, orang edit ke, tak kira. Macam yang semalam yang apa nama berkenaan dengan tu, terang-terang edit, sedangkan saya masukkan lepas tu saya delete. Mana ada sampai dia kata masih ada lagi dalam wall saya. Mana ada dah. Dia buat report kat Facebook, Facebook saya kena block. Automatik apa nama ni, post tu akan hilang.
Macam mana dia kata masih ada lagi dalam war saya? Dekat situ dah nampak tipu dah. Tak ada, dalam war saya tak ada berkenaan dengan isu tu. Dah lama dah padam. Macam mana dia boleh buat report? Sebelum tarikh report tu dah tak ada dah dekat war. Macam mana dia boleh buat report yang mengata saya ada bukti? Saya ada bukti Facebook saya kena blok 7 hari pada bulan Mac. Macam mana dia boleh buat report kata bulan April post tu ada dalam Facebook dia? Tak logik dia kan? Mana mungkin benda yang orang kata apa Facebook dah blok boleh ada. Tetapi kalau ikutkan daripada undang-undang di Malaysia, kalau kita nak ikutkan Facebook, dia akan bagi tak data dari dekat kerajaan Malaysia? Dia tidak akan bagi. Tapi macam mana nak buktikan seseorang ni salah? Tu saya kata tu. Kalau melibatkan MCMC ni leceh, dia akan rampas telefon kita, dia akan seize Facebook kita, sedangkan bukti terang-terang tak ada. Kita boleh tunjuk Facebook telah block akaun saya pada bulan Mac. Posting ini telah pun di-delete pada bulan Mac. Macam mana report kata bulan April tu ada dalam Facebook dia? Kat situ dah nampak dah. Kat situ pun dah nampak dah pembohongan dah. Tetapi adat MCMC standard dia, apa-apa pun rampas telefon tu. Apa-apa pun rampas telefon. Dan dia rampas takkan bagi balik. Telefon saya ada dekat PDRM, satu Note 8 Snapdragon, satu Note 9, satu Huawei, satu. Ni hak paling murah saya beli ni. Tak tahu berapa biji. Tapi semua kes tak berjalan. Kes tak berjalan, telefon tak dapat balik. Tu yang kita sakit hati tu. Kes tak berjalan, telefon tak dapat balik. Kalau kes berjalan tak apa lah. Kes tak berjalan dan telefon pun tak dapat balik. Maybe scam pun boleh jadi. Betul Mel. Benda tak ada dalam Facebook kita, dia pergi buat report kata kita sebut pasal dia. Saya pun masa dalam telefon tu saya berkeras. Saya kata benda tak ada dalam di dalam Facebook saya. Macam mana boleh tuduh saya pula yang viral kan? Benda tak ada dalam Facebook saya. Kalau ada dalam Facebook saya boleh tuduh saya. Benda tak ada. Sebab apa? Semasa saya up tu dia pun dah report ramai-ramai, Facebook saya kena block 7 hari. Automatik posting akan hilang. Jadi macam mana yang kata kita viralkan tu? Dia kena buktikan sepatutnya beban ni terletak pada dia. Dia kena buktikan kata saya viralkan. Dia kena ambil dekat share link tu. Dia kena buktikan okey dekat share. Kalau dia kata betul-betul ada dalam Facebook saya, kaedah ni tak ada dekat Malaysia tapi kat luar negeri, dia kena tengok share dalam Facebook saya tu. Satu persatu share tu dia kena keluarkan. Baru betul. Ini dah bagi satu gambar snap. Ambil satu gambar snap kata oh ni duduk ada dalam Facebook saya. Mana boleh macam tu? Mana boleh macam tu? Malam ni Fik kena buat live bagi tahu cara guna FB yang betul. Ada yang tak tahu lagi. Dan cara SKMM block, dia akan rampas, dia tekan block, dia akan rampas telefon tuan-tuan. Lepas tu dia akan minta, saya punya pengalaman lah, dia akan minta kita, walaupun benda tu privasi kita, sebenarnya tak boleh bagi email apa semua, tak boleh bagi sebab dia melibatkan bank. Sebab dia melibatkan bank, perbankan. Tapi ikutkan mereka, kalau kita tak bagi, mereka nak buat tanggapan. Jadi kita kena bagi email kita password berapa, kita kena bagi Facebook kita password berapa. Tak kira lah kalau Facebook tu ada link dengan bank apa kan, kita tetap kena bagi juga. Jadi apa mereka akan buat, mereka akan deaktif, mereka akan deaktifkan Facebook kita. Kita tak tahu lagi terbukti salah ataupun tak lagi, tetapi mereka akan deaktif. Bila Facebook tuan-tuan deaktif selama 14 hari, automatik Facebook tuan-tuan akan kena delete. Akan kena delete. Dia ikutlah. Contoh macam apa nama kes Long Tiger, mungkin depa deaktif. Dia deaktif, lepas tu bila dia keluar dia buka balik Facebook. Ada setengah orang dia tak ingat password Facebook dia, ataupun password Facebook dia synchronize dengan telefon, authentication dia dengan telefon. Tak ada telefon dia tak boleh buka. Jadi bila depa deaktif 14 hari, kes ni lama, dia akan rampas telefon. Macam saya dah dekat 6 bulan dah telefon tak dapat balik. Facebook yang lama. Jadi Facebook akan automatik kena delete. Jadi Facebook automatik kena delete. Itu je sebenarnya agenda nak buat tu je. Sebab apa? Dia punya popular dia dah tak ada dah lah ni. Dia je duk seronok sendiri. Dia tak ada apa dah. Orang pun tak mau nak tengok dia dah. Orang pun dah kenal dah siapa dia ni. Jadi dia dengan cara dia untuk buat cara macam ni lah. Untuk nak kita pun tak nak sebut pasal dia lama dah. Kita tak mau ambil tahu dah pasal dia ni. Saya dah habaq dah itu, saya tidak akan ambil tahu langsung pasal dia ni dan takkan sebut langsung pasal dia ni. Saya tak sebut pasal dia berbulan-bulan dah. Sebab apa? Saya rasa dia ni sampah yang bagi saya. Dia bukan label saya. Dia mengaku kata dia kapten tentera. Kita buat report, kata dia mohong, tak kena tindakan. Kita siap dapat rekod daripada Mindef lagi, tak kena tindakan. Tak ada tindakan kat atas dia. Jadi kita pun rasa malas lah nak ambil report dia ni. Biar satu hari nanti Allah akan hukum dia lah.
Mungkin dia ada kabel di dunia, tapi di akhirat esok siapa nak tolong bela dia? Siapa nak tolong bela dia? Antara dia dengan Tuhan dia. Jadi dia tangguhlah esok dalam kubur. Jadi kita pun malas nak sebut pasal dia. Tuk semalam keluar kami daripada IPD Sentul. Tu pun 3 orang pun cakap dengan saya tu. Mula-mula seorang saja ni, sekali dia passing dekat saja ni pula, sekali dia passing dekat saja ni pula. Saja hak seorang, hak 2 orang tu bagus. Hak seorang lagi tu cakap aku engkau dengan saya. Aku engkau ya. Jadi itu yang kita rasa tak puas hati lah, sebab orang kata apa, kita pun tahu dia di backup oleh pihak-pihak yang tertentu. Mereka cuma nak dapat habuan dari pihak tertentu je. Sangka dulu baru cari kesalahan. Tapi tak apa tuan, saya pun ada saya pun lah ni dah pandai guna kabel lah. Dah pandai guna kabel mak saya lah. Saya dah telefon dah 2-3 orang malam. Saya tanya, YB apa cerita ni? Tapi tak apalah, kita tunggulah. Kalau dia ingat dia seorang ada, kita tak ada. Sebab sebelum ni kita malas nak pakai. Kita malas nak pakai, tapi kali ni kita ingat kena pakai juga sebab mati. Kita nak berjuang, bukan nak berjuang kerana untuk jebat ni. Kita nak berjuang untuk parti. Asyik duk kena rampas telefon, asyik duk kena tutup Facebook. Kita nak berjuang macam mana? Kita nak berjuang macam mana? Bukan kita kisah pun dia hidup ke, dia mati ke, dia jadi gila ke, dia apa kan, mampu happy. Sebab dia ni tak terlibat dalam perjuangan kita pun. Dia tak terlibat dalam perjuangan kita pun. Tak ada orang kata apa, keuntungan 1 sen pun terhadap perjuangan. Jadi kita nak bawa perjuangan, bukan kita nak layan budak sampah ni. Bukan kita nak layan sampah sekok ni. Kalau kita nak layan sampah sekok ni sampai bila pun takkan habis. Dia punya kona sana, dia punya kona sini, takkan habis. Jadi kita tak mau layan dia punya sampah dia ni. Kita nak bawa pada perjuangan, nak sedakkan orang Melayu, tu je. Jadi orang kata apa, dia mengganggu. Itu yang kita rasa macam tak puas hati sangat tu. Moga Allah pemudahkan urusan Syafiq ya. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan. Amin. Jadi saya pun nak minta lagi jumpa Tok Guru. Saya pun nak minta doa juga. Nak suruh Tok Guru doa lah. Nak suruh Tok Guru doa supaya dipermudahkan segala urusan daripada gangguan-gangguan yang sebegini. Dan dia ni saya tak tahulah bila dia akan mampu bila dia akan, orang kata apa, meninggalkan dunia ini secara aman, bila dia akan dicabut dengan nyawa dia tu, supaya dia tak ganggu orang lain. Selagi dia masih hidup ni, dia ni meracau. Dia punya gila, dia punya mental ni habis semua orang tempiah habis. Dia punya masalah jiwa mental dia ni. Kita pun naik sakit jiwa dengan dia. Kita pun naik pening tu. Naik pening dengan dia punya gila ni. Sebab dia punya gila ni lain macam punya gila. Habis ke semua orang. Habis ke semua orang. Ada setengah gila ni, dia cuma diri dia ya. Dia tak kacau orang macam duduk tepi jalan. Duduk jalan ni dia tak kacau orang. Tapi ni seorang punya gila. Dia bayar sikit. Habis ke semua orang dia kacau. Habis. Dia punya masalah mental dia ni. Jadi lebih baiklah dia ni arwah pergi cepat sikit. Umur pun dah tua. Supaya orang lain boleh tenteram. Sebab dalam sejarah perjuangan politik tak ada lagi hak perangai macam ni. Dia seorang je. Tak ada lagi ahli politik macam ni. Tak ada lagi ahli politik yang macam ni lah. Dan juga orang kata apa, tak ada lagi ahli politik yang tak kelulusan Nifty apa-apa, tiba-tiba mengaku kata kapten lah apalah. Selalunya orang akan tipu duplicate sijil Nifty, tapi hak ni dia tak duplicate sijil Nifty, tiba-tiba dia kata dia kapten, sat dia pegawai besar PDRM, tak tahu mana satu dia ni. Dia fikir Papua Gomo duk backup dia kot. Tak tahu nak kata lah. Itu tak tahu nak kata. Wallahualam. Saya pun tak ambil puas dah pasal dia orang punya tim. Baik lah. Sebab kita dah bagi tahu dulu, jangan tarik dia masuk UMNO. Jangan tarik dia masuk UMNO. Sebab dia ni dulu bekas DAP. Dia ni dulu bekas PKR. Kita ada record, kita ada tunjuk dah record. Dia ni bekas PKR. Tapi ada segelintir di antara mereka ni yang kononnya nak ambil dia juga sebab kata follower. Kita bagi tahu lah dia bukan ada follower. Dia bukan ada crowd. Dia tak ada crowd. Dia tak ada crowd. Kalau kita tengok kat Facebook dia, memanglah 100 dekat YouTube dia. 100,000 orang like. 100,000 orang like, 100,000 orang view. Tetapi dalam 100,000 orang view tu, berapa banyak like ke, berapa banyak dislike. Orang yang tengok video ni bukan sebab orang suka kat dia, sebab orang benci kat dia. Orang nak tengok dia kata apa, dislike banyak daripada likers. Orang kata
ataupun dislike ni banyak. Jadi kenapa kita nak ambil dia untuk masuk dalam UMNO, nak jadikan sebagai ikon viral? Dia bukan viral. Dia bukan viral sebab orang suka kat dia. Kan? Sebab tu kalau kita tengok dia punya recommended page dia, kita kena tengok, kena kaji habis. Dekat page YouTube dia ni, adakah orang suka kat dia? Orang kata kat dia macam-macam. Bukan orang kata oh bagus ya, dia memperjuangkan fakta dan sebagainya. Tak ada. Dekat dalam Facebook dia pun bukan ada orang bagi dia rating cantik pun. Orang kata dia semua tak guna. Scammer lah, penipu lah, macam-macam. Takkan orang yang macam ni kita nak ambil masuk dalam UMNO? Akan rosak parti UMNO ni. Akan rosak parti UMNO ni. Jadi kalau kita nak ambil tu, kita kena tengok jugalah. Dia famous ni sebab apa? Nak kata dia famous pun, dia tak famous pun. Dia punya follower dia tak sampai 20,000. Baru 17,000 lebih. Nak kata dia terkenal pun, dia je rasa diri dia ni terkenal. Tapi kalau pergi tanya orang tak kenal. Kadang-kadang bila saya sebut tentang nama dia ni, Jebat ni, orang PM saya tanya, siapa dia Jebat ni? Mana orang tak kenal dia? Orang tak kenal dia. Jadi nak kata dia je buat video, dia abang kata oh aku terkenal, aku famous, aku ni public figure. Tapi orang tak kenal dia. Pada hakikat orang tak kenal dia. Kalau dia main-main belah ni, orang tak kenal dia. Ni tengok ada orang tanya. Ada orang tanya, bro siapa yang gila ni? Orang pun tak kenal dia. Tu yang masalah dia tu. Jadi kita nak masukkan dia dalam perjuangan sebagai ikon viral, tak gunalah. Tak gunalah. Kalau Ju Fazli tu bolehlah gagah-gagah sikit-sikit lah, sebab dia tu memang follower dia pun memang ramai. Lagi satu, dia boleh tarik crowd anak-anak Sabah. Dengan perbahasan. Lepas tu dia ada kelayakan sains politik. Bolehlah gagah-gagah sikit-sikit kalau nak terima. Tapi kita tak terima lah. Kalau ada orang nak terima, tak ada masalah lah kan. Sebab dia pertama, dia kelayakan universiti, dia ada master. Dia ada master. Lepas tu dia boleh tarik crowd anak muda di Sabah. Kalau dia boleh masuk UMNO, tak ada masalah lah. Tapi hak sekok ni tak ada apa. Nak tarik masuk buat apa? Kabel dia ada pertalian. Saudara dia, adik-beradik dia, kalau tak silap. Ya betul. Saya tahu berkenaan dengan benda tu. Saya tahu berkenaan dengan benda tu, dan saya tahu siapa yang tolong dia. Tapi tak apalah, kita tunggulah. Kita tunggulah tengok. Kita tunggu tengok. Tapi kalau dia tak boleh nak bawa kes ni tuan-tuan, bila sampai peringkat DRM, dia boleh pakai kabel. Dia boleh pakai kabel untuk buat tangkapan apa semua, tak ada masalah apa. Tapi kalau pergi ke peringkat mahkamah, dia tak ada kabel. Dia kena buktikan. Kalau pergi di peringkat mahkamah. Dan kalau kita nak titik dia, kita akan titik dia di mahkamah. Tak berjaya di mahkamah rendah, kita akan titik dia di mahkamah tinggi. Kita akan titik dia di mahkamah. Jangan main-main. Kalau nak tuduh orang, pastikan betul. Jangan nak tuduh orang tak betul. Dia nak perhatian. Geng UMNO duk terima dia sebagai ahli. Kenapa lah insan yang jenis lompat sana sini tak perlu dah terima dia? Ada segelintir, ramai orang tak terima dia. Kabel Jebat dia tak apalah, kabel kita pun boleh tahan juga. Tak apa. Tak apa. Kita akan titik dia lah, kita tengok lah. Sebab dalam laporan tu menyebut bahawa telah menyalahgunakan kuasa sebagai pejabat awam untuk mendedahkan maklumat identiti dia. Jadi kita nak pertikai bila masa aku jadi pejabat awam pada bulan April. Kita akan pertikai benda tu. Ni adalah teknikal je. Kita tanya bila masa aku jadi pejabat awam. Kalau dia tak boleh nak jawab tu siap mana? Teknikal. Benda teknikal. Sebab tu nak buat report kena betul-betul. Jangan buat report ikut dan dia. Macam anai-anai bakal merosakkan. Orang akan nampak nanti kerosakan yang dia akan buat. Orang akan nampak kerosakan yang dia akan buat di dalam parti. Satu yang nanti orang akan baru waktu tu baru orang akan buka mata. Oh, inilah yang disebutkan oleh Syafiq. Kita tengok sudah. Jenis macam ni. Jenis macam ni dia boleh dibeli. Sat dia kata kat orang Melayu macam-macam, sat dia backup orang Melayu. Jadi dia ni jenis mudah untuk dibeli. Dan mudah untuk lompat ke sana ke sini.
kan. Dia ni contoh yang tak baik lah, contoh yang tak baik terhadap perjuangan. Tapi tak apa, saya tak mau kritik lebih-lebih. Dia nak masuk, biar dia masuk. Kita pun takkan kacau dia, biar dia masuk. Tapi yang akan tunjukkan ni siapa? Suatu hari nanti Allah akan tunjuk siapa diri dia yang sebenar. Dia boleh ya buat macam-macam, sebab dia anggap dekat dunia ni dia seorang je ada kroni. Kroni dia hebat sangat, tapi dia tak jaga pertalian dengan Tuhan. Dia duk buat naya kat orang apa segala ni kan. Esok ni kita tengok apa yang kamu buat atas dunia ni akan mendapat balasan yang setimpal dengan apa perbuatan kamu tu. Kita tunggulah, kita nak tengok hebat sangat ke dia ni. Hebat sangat ke dia ni. Tiba-tiba kena stroke, lumpuh sebelah badan tu. Yang tu baru dia tahu. Baru dia tahu. Okey tuan-tuan, setakat tu saja tuan-tuan, saya dah nak sampai ke pondok ni. Setakat tu saja. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.